Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, kita buka kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Kita duduk dalam muka surat 26. Bagi kitab Jawi muka surat 26. Kitab Rumi muka surat berapa dah? 86. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Dan tersebut dalam khabar, tersebut di dalam khabar, lazimlah atas orang yang berakal itu bahawa ada baginya itu 3 saat. Dia nak abang kat kita apa, tuan-tuan sekalian? Manusia ni dalam kehidupan dia kena bahagi 3 masa. 1/3, 1/3, 1/3, cukup 3 masa. Dia kata orang ni hidup atas dunia ni, apatah lagi orang yang berakal, hidup dia kena ada 3 masa, dia ada 3 waktu. Yang ni 3 waktu, dia kata. 3 saat itu makna dia yang ni 3 waktu. Suatu saat, baik, waktu yang pertama tu apa dia? Munajat ia di dalamnya itu akan Tuhannya, yakni berbuat ibadat ia di dalamnya akan Tuhannya serta hadir hati kepadanya. Nombor 1, tumpu pada ibadat betul-betul. Nampak tuan sekalian? Masa buat ibadat, buat betul-betul. Masa semayang, semayang betul-betul. Masa baca Quran betul-betul. Hadirkan hati kita betul-betul. Tuan-tuan, cari masa. Kita dalam satu hari 5 kali, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi kat kita fardu semayang ni. Dalam 5 waktu ni tak mau ada kacau apa dah. Sebab tu bila kita masuk masjid, tuan-tuan sekalian, kan ada di pintu masjid kan, mana saya tengok dia buh palang kepada handphone tu kan. Bila bertemu dengan Allah Ta'ala tak ada lagi soal kehidupan dunia kan, dia buh macam tu. Maknanya nak suruh tumpu betul-betul. Sekali pasal kita keluar daripada masjid, kita tak teringat dah benda dengan Allah Ta'ala ni. Tidak kan? Tuan-tuan keluar pada masjid lagi habis Aisyah keluar. Pakat jadi ustaz kan sampai pagi esok. Tobat dah. Betul lah. Ada jadi karut balik lah. Jadi untuk nak cover karut tu, jangan buat masuk dalam masjid. Tu cerita dalam macam tu. Tumpu betul-betul. Itu satu masa yang orang ada akal ni dia akan letak masa ni. Masa ni tak mau ada orang kacau. Habang kat siapa pun, kat kawan-kawan kita, dia pun faham. Lepas waktu maghrib, antara maghrib dengan Aisyah, jangan duduk telefon haji ni. Pasal apa? Dia tak nak angkat telefon. Pasal masa dia duduk ada di masjid. Ni sampai waktu semayang pun ada orang telefon. Maknanya apa, tuan-tuan sekalian? Secara logik akal dia apa dia? Waktu semayang ni pun hang duk menyembang orang juga di waktu yang lain. Itu masalah macam tu. Betul kan? Kita tengok duk semayang, kita buat semayang ni. Dia ni duk berkawan, takkan kawan dia tak tahu ni waktu maghrib kot. Dia main. Dalam duk semayang pun dia jadi sangka buruk kat orang. Sebab tu kita berkata-kata semayang tak boleh nak concern. Pasal apa? Pasal duk dengar telefon waktu tu. Jadi jaga elok-elok tuan sekalian. Jadi orang mana kawan-kawan kita, habang aku waktu sekian-sekian aku tak mau nak angkat telefon, aku tak mau nak berkawan dengan orang. Pasal apa? Aku nak tumpu kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 1. Dan dia kata, dan suatu saat, maknanya saat yang kedua, hendaklah menghabiskan di dalamnya itu akan dirinya dengan menilik akan dia. Maknanya muhasabah diri kita. Nombor 1 ibadat. Nombor 2, muhasabah diri kita elok. Kita ni tara mana, ibadat kita ni macam mana, tuan-tuan sekalian. Ambil masa kan. Dan memikirkan akan dia, adakah ia berbuat ibadat ataupun berbuat maksiat. Hari ni banyak mana dah ibadat kita buat, hari ni banyak mana dah maksiat yang kita buat. Hari ni banyak mana dah benda-benda aib orang kita buka. Yang ni nak kena muhasabah. Boleh faham tuan sekalian? Sebelum nak tidur sekali kah, ataupun lepas waktu semayang kah? Kan ada waktu semayang, lepas semayang subuh, kalau tak ada kuliah kah, tak ada apa, tuan-tuan duduk saat di masjid duduk fikir, Allah semalam ni aku buat apa? Tuan duduk fikir yang tu. Kalaulah aku mati celah-celah ni lah. Tuan-tuan, baru hari ni tadi sahabat kawan hantar mesej, umur 34 mati tiba-tiba. Tak tahu lagi, saya pun tak tengok dalam WhatsApp ni lah. Kan sahabat kata ni ada adik ipar dia, umur 34 tahun mati mengejut. Maut faj'ah, kan Nabi kata macam tu. Dan Nabi kata badiru bil a'mal, buatlah amalan tu elok-elok. Sebab apa? Antara dia tu takut sekali mai kematian yang mengejut. Tengah duduk mengaji elok-elok tuan-tuan sekalian, mati. Alhamdulillah lah mati dalam duduk mengaji. Kan? Takut tengah duduk bagui punya duk bancuh ayam ketum ke apa ke, mati celah duk bancuh ayam ketum. Tak jahanam kita. Yang ni kita tegur tuan sekalian. Jadi buat amal elok-elok, muhasabah diri kita. Aku tengah buat amal ibadat banyak ke ataupun tengah buat maksiat banyak, atau kita kena muhasabah. Maka jika ada ia berbuat ibadat, maka hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala atas anugerahi dengan berbuat ibadat itu. Kalau kita ni duk boleh mai ke masjid dah, bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Bukan bangga.
Boleh faham tuan sekalian? Ni duk bangga pula. Duk tengok orang hantar main masjid tu, Allah, depa ni ahli neraka betul. Jangan. Kan? Kita lah ni kira buah ahli neraka ya. Ahli neraka dengan puaka. Dua benda tu. Ustaz ni, ya Allah, mulut dia cukup neraka. Dia buh lagu tu. Pasal apa? Pasal ustaz ni kasar mulut dia buh neraka. Kan? Ustaz ni mulut dia puaka. Dia buh kira buh yang tu ya. Tuan, fikir. Maknanya bila kita dah buat ibadat, tuan-tuan boleh main ke masjid ni, bersyukur pada Allah. Ramai di antara kawan-kawan yang sama bayar umur dengan tuan-tuan, masjid pun tak berjumpa lagi ni. Tidak betul? Hari Jumaat pun tak pernah duk main. Main waktu mati, tuan-tuan sekalian. Tu pun mati pun nasib baik dah, dia pun tak hidup dah. Kalau dia dah boleh bercakap lagi, dia tak main tahun ni. Allah, yang ni kita takut. Okey. Dan jika ada ia berbuat maksiat, maka hendaklah ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala maksiat itu. Banyak-banyak istighfar. Lepas sembahyang istighfar banyak-banyak. Lepas tuan sekalian, kita lepas sembahyang beberapa kali kita duk istighfar. Kita duk dengar sunnah Nabi SAW. Lepas sembahyang Nabi istighfar 3 kali. Betul tak? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita pula lepas sembahyang, pula lepas istighfar tu sama-sama bagi salam, lipat kaki kan, duk bersila elok astaghfirullahalazim sambil dia tengok belakang. Betul tak sekalian? Tu yang orang duk main masbuk tu tak berani nak sembahyang tu. Kan dengar-dengar tu imam nak rokok tu tuan-tuan, motor tu dia luncuk lagu tu masuk dalam kolah masjid. Lari main masuk pasal apa? Tak mau masbuk punya pasal. Tuan-tuan faham tak masbuk? Maknanya apa? Kalau tu imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita buat hak masbuk ni, Allahu Akbar, mangkit berdiri. Dia risau mangkit berdiri tu pasal apa? Pasal tuan-tuan hadu istighfar kat depan ni, tengok kat belakang. Betul tak betul? Ada tak ada di sini? Dia lipat-lipat kaki, astaghfirullahalazim, tengok lagu tu, dia buat geleng kepala pula. Kawan hak berdiri tu, jahanam dah aku ni, dia tak ni. Hidung ada dah, telinga ada dah, lalai kali duk fikir, aku sembahyang apa dah, hak maghrib menjadi Aisyah lagi. Kita takut macam tu. Yang tu yang tak main dah. Dia takut masbuk tu tuan-tuan sekalian. Lebih daripada takut apa lagi. Kan? Baik. Jadi istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi jika ditiliknya akan dirinya itu dapat nikmat dan sihat dan kesenangan, kan? Kita dapat nikmat, ada tak ada tuan-tuan? Dapat nikmat, ada tak ada sihat, ada tak ada senang, maka hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala yang memberi nikmat akan dia itu. Kan ramai orang yang sama macam kita tapi dia tak sihat. Kita Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah sihat. Kata sakit apa pun tak ada dekat lah ni. Makan apa ni kira tak ada pantang apa, kira duk boleh makan. Ni nak tempuh hadu tak boleh, nak tempuh ni tak boleh tuan-tuan. Itu bukan nikmat. Kan? Tuhan bagi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita tengok orang yang kita nampak Allah Tuhan bagi kaya kat dia apa semua. Tuan-tuan tengok dia tu Tuhan bagi nikmat ataupun tidak. Dia dengan kekayaan dia pun dia tak boleh nak pergi ke mana. Pasal apa? Satgi nak kena pergi, duk pergi cuci buah pinggang, tak boleh nak pergi ke mana dia pun. Duk main kot dalam rumah dia lagu tu. Kita hak tak ada sakit apa ni, hak yang kurang yang Tuhan kurang bagi nikmat kat kita, kita duk rasa Tuhan kurang bagi nikmat. Merata boleh pergi. Sebab tu saya selalu buat contoh kepada tuan-tuan. Orang hak rumah besar apa semua, kadang-kadang tilam dia tuan-tuan kan, dia lena-lena tu tenggelam dengan dia tenggelam. Kita duk tengok syok kalau kau boleh tidur dalam tilam ni. Nampak tak? Dia tak pernah tidur pun tilam tu. Dia tidur mangkit bagi isu sikit pinggang. Kita yang tilam tu pun tak ada, duk tidur atas tikar mengkuang ya. Subuh pun tak sembahyang. Perasan tak tuan-tuan? Jaga-jaga tengah hari dah. Kata ni tak hang tak tidur atas tilam tu. Kalau hang tidur atas tilam tu, kau pasang hang lena 3 bulan tak bangkit. Tidak ada sekalian. Allahu Akbar. Jadi Tuhan bagi kat kita ni balance, kan? Bagi kat dia nikmat dengan cara kaya macam tu, tapi Tuhan tak bagi dengan cara yang macam mana dapat kepada kita. Dan jika ditiliknya kepada dirinya itu dapat bala ataupun kesusahan dan kesakitan, bila Tuhan uji kita, Tuhan bagi kita sakit, Tuhan bagi kita susah hati, maka hendaklah ia sabar serta redha akan Allah Ta'ala itu akan segala perintahnya. Sabar banyak-banyak tu sekalian. Tuhan duk uji kita. Kita fikir macam ni sudah. Bila kita ditimpa musibah, kita ditimpa kesusahan, kita ditimpa ujian, maknanya Tuhan sedang melihat kita. Ada orang lain yang Tuhan tak bagi kat dia sakit, tuan-tuan sekalian. Fir'aun, tuan-tuan kenal Fir'aun? Fir'aun ni sakit apa pun tak, bersin pun tak, tuan-tuan sekalian, yang kata Fir'aun ni, kan? Tapi macam mana penghabisan kehidupan dia kufur kepada Allah Ta'ala,
Kan, nampak tak? Kita ni Tuhan bagi sakit, sakit, bersyukurlah. Pasal apa? Pasal Tuhan duk buang yang kata dosa-dosa kita ni. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Tuhan kata apa? Nabi SAW kata apa? Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang Tuhan nak bagi baik kepada dia, Tuhan akan bagi musibah kepada dia. Sagi dapat sakit, ada saja tak kena dekat dia. Bukan makna Tuhan benci ke dia, tak. Tuhan nak buang dosa-dosa dia, Tuhan nak bagi pahala kepada dia. Boleh faham tak sekalian? Kita pernah baca hadis muqaddimah dulu. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah, saya pernah baca hadis di sini. Dalam satu hari, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi kat kita target ni, ada markah-markah dia, ada pahala-pahala yang tertentu. Kan? Contoh ni saya lah, contoh dia, Tuhan bagi 100 kat kita. 100. Kita bangkit sembahyang subuh, kita baca Quran apa sikit, kita bersedekah apa semua, tiba-tiba markah yang perlu kita dapat, pahala yang perlu kita dapat hari itu tak cukup 100. Kira-kira 90 ya. Kan, 90. Mungkinlah ada benda yang miss ke apa ke. Selalunya kita buat ni tuan-tuan, baca Quran lebih sikit, tapi hari tu kita baca sikit aja. Jadi pahala tak sampai 100. Bila tak sampai 100, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rahmat juga kat kita. Jadi Tuhan buat macam mana? Tuhan bagi kita sakit. Bila Tuhan bagi kita sakit, kita pun waktu tu kita sabar, kita banyak-banyak istighfar pada Allah, banyak-banyak doa sebut Allah, pahala naik tuan sekalian. Pahala naik. Cukuplah 100. Itu cerita. Kadang-kadang seperti itu Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik. Dan seterusnya, kerana dia kata apa? Dia kata kerana sekalian yang demikian itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah makna perkataan Sidi Abil Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala. Bermula segala kelakuan hamba Allah Ta'ala itu ada 4 perkara jua, yang tiada ada 5 baginya. Maknanya tuan-tuan sekalian, manusia tidak lepas daripada 4 perkara ni. Yang pertama, dia kata apa? Nikmat. Semua orang dapat nikmat. Saya tak tahu tuan sekalian, khutbah saya 2 minggu ke 3 minggu lepas cerita bab nikmat. Tuan-tuan main tak Jumaat waktu tu? Lagu tak main kan, cerita bab nikmat. Maknanya nikmat apa? Nikmat umur Tuhan bagi kat kita. Umur lah tuan sekalian. Lagi mana panjang umur kita, lagi itulah tuan-tuan sekalian, kalau ditambah dengan amal ketakwaan, itulah umur yang baik. Nabi kata macam tu. Siapa yang panjang umur dia dan banyak amalan dia, dia adalah orang yang baik, Nabi kata. Dan siapa yang panjang umur dia tapi amalan dia kurang, dia orang yang tak baik. Nabi kata macam tu aja. Jadi kita muhasabahlah nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Yang pertama. Yang kedua, dia kata bala. Maknanya yang kata manusia, yang kata hamba Allah Ta'ala, nombor 1 Tuhan bagi nikmat. Nombor 2, Tuhan akan bagi ibtila ataupun ujian, nanti Tuhan akan bagi. Dan yang ketiga, taat. Maknanya Tuhan bagi, ada manusia yang Tuhan bagi taat, ada manusia yang Tuhan bagi tak ada taat. Jadi beruntunglah orang-orang yang di kalangan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat, maksiat. Kan, maksiat ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang buat maksiat, ada di kalangan Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala yang tidak berbuat maksiat. Maka jika ada engkau dapat nikmat, maka yang demikian itu dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu syukur. Maknanya kalau kita dapat nikmat, bersyukur kepada Allah. Nikmat ni tuan-tuan, cara bersyukur dia ada 2. Nombor 1, cara qauli. Qauli ni apa? Menggunakan mulut kita, alhamdulillah. Nombor 2, fi'li, perbuatan kita. Macam mana perbuatan kita? Buat benda Tuhan suruh, tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Dan jika ada engkau mendapat bala, kalau kita dapat ujian, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu banyak-banyaklah sabar. Dan jika ada engkau dengan berbuat taat menuntut oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu, memandang akan taat itu, iaitulah anugerah yang Allah Ta'ala berikan ke atasmu. Tuan-tuan bersyukur pada Allah. Tuan-tuan boleh main ke masjid, bersyukur pada Allah, bukan bangga. Boleh faham tak? Boleh bersedekah, jangan bangga. Boleh main mengaji malam ni, jangan bangga tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Belum tentu esok boleh main masjid. Belum tentu esok boleh main mengaji. Berapa banyak dah orang baganyok daripada dulu saya duduk mengajar dulu ni. Mula daripada 2011 kalau tak silap saya. 2011 duduk main ni. Kan? Lah ni tak nampak rupa dah. Mati dah Ustaz. Hak tu matilah. Ni hak duk hidup ni. Tak nampak tuan sekalian. Duk nampak kot jalan ni. Nampak kita dandan buat muka kebal balak dia pun. Pasal apa? Segan dengan kita. Dulu ni, tang mana kita main. Teringat kita pula. Ustaz yang buat lupa. Jangan duk kencin. Jangan duk kencin pula kata kat kita. Lah ni siapa yang minum ayak kencin?
Tuan-tuan nampak tak? Semangat tuan-tuan sekalian nak mengaji punya pasal ni. Sabar, jangan duk bangga sangat pasal apa. Mungkin hari ni hang boleh main, esok hang tak main dah. Lepas tu nak main duk berasa tak syok pula, duk berasa jaga elok benda yang sebegitu. Pasal tu jangan kita bangga dengan anugerah yang Allah Taala bagi kat kita ni. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Doa orang lain semua sama dapat kepada kita. Tuan-tuan, doa yang rajin kita duk baca lepas daripada semayang. Doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Tuan-tuan apa yang doa tu kan? Tok Imam kan duk baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang ni saya rajin. Saya tak silap saya di sini 2-3 kali saya duk baca. Banyak-banyak baca doa ni tuan-tuan sekalian. Apa maknanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah palingkan hati kami selepas bagi hidayah kat kami. Maknanya boleh mai duduk di masjid, boleh duduk bergui dengan orang masjid, rasa seronok tuan sekalian, rasa seronok. Rasa hidup kita ni, rasa puas hati kita daripada dulu ni kosong. Kerja sampai tak habis-habis kerja, rasa kosong. Balik rumah duk serabut, berkawan dengan orang kira nak bergaduh. Pi kerja ni betul-betul sekalian, ada saja benda yang tak kena ni. Lepas tu kita pun duk tengok kawan kita sama macam kita kerja. Balik rumah dia seronok. Lepas tu pergi kerja pun nampak dia happy. Kita tanya apa rahsia hang ni hang boleh happy ni? Dia kata tak ada apa. Dia kata aku rajin duk main ke masjid. Mungkinlah aku duk main ke masjid ni Tuhan bagi rahmat. Kita dengar macam tu. Kita main ke masjid. Bila kita main ke masjid, kita dapat benda tu tuan-tuan sekalian. Kita balik rumah berasa tenang. Balik rumah tak bergaduh dengan bini, tak bergaduh dengan suami. Kita pergi kerja ni berasa puas dengan kerja tu. Duk main ke masjid tuan-tuan sekalian. Jadi minta banyak-banyak kepada Allah, la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah duk palinglah hati aku. Maknanya apa? Engkau dah bagi aku boleh main ke masjid, janganlah duk paling hati aku bagi aku lupa kepada masjid. Tak mau dah macam tu. Ba'da iz hadaitana, selepas daripada engkau bagi hidayah kepada aku. Boleh faham tuan sekalian? Doa tu. Jadi Tok Imam baca doa tu, tuan-tuan aminlah doa tu. Ni Tok Imam baca seorang-seorang, tuan-tuan pun bunyi ya. Ikutlah Tuhan nak bagi tolong bagi sudah. Nampak tak? Yang kedua apa dia? Ya muqallibal qulub. Doa tu tuan-tuan pun apa? Sabbit qalbi, ya Allah tetapkan. Sabit ni makna tetapkan. Sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah tetapkan pendirian aku. Bagi aku istiqamah ni dalam taat kepada kamu, dalam beribadat kepada kamu. Boleh tuan-tuan? Baik, sikit lagi kita baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan jika ada engkau itu berbuat maksiat. Tadi ni kalaulah kita diberi nikmat oleh Allah Taala, kita diberi buat taat oleh Allah Taala. Dia kata kalaulah engkau sedar kata diri ni maksiat cukup banyak hari ni. Nampak tuan sekalian? Masjid kurang dah aku ni, sedekah pun aku kurang dah, Quran pun aku pun dah lama tak baca dah. Banyak duk sembang karut lah, banyak dah. Kita kadang-kadang kita fikir sendiri tuan-tuan sekalian. Hak mai ke masjid duk bergelak ketawa apa semua ni, hanya dia saja yang tahu hati dia tu macam mana. Betul tak betul kan? Duk gelak lah, duk sembang mengarut lah apa semua, kau nampak syok. Sagi balik start mutu teriak tu kan, sorang-sorang teriak pasal apa? Tadi aku seronok ni, balik ni dah mula aku rasa tak syok lah. Nampak tak? Pasal apa? Maksiat banyak ni. Nampak tak? Jadi bila dia duk fikir tentang maksiat yang duk ada dalam diri dia, ada jalan penyelesaian dia. Apa dia? Dia kata di sini, maka yang dituntut oleh hak Allah Ta'ala atas engkau itu, iaitulah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala maksiat itu. Demikianlah engkau fikirkan tiap-tiap waktumu itu. Itulah waktu yang kedua, saat yang kedua kita nak kena fikir. Boleh faham tak? Dan satu saat, yang ni saat yang ketiga, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sikit lagi dia nak habis dah. Sikit gitu. Dan saat yang ketiga apa? Dibiarkan dirinya di dalam itu bagi makan dan minum dan barang yang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan oleh syarak. Hak nombor 3 ni dia bukan bersangkut dengan ibadat. Nombor 3 dia bukan bersangkut dengan muhasabah. Tetapi dia bersangkut dengan apa tuan-tuan sekalian? Keluar pergi jalan. Nikmat apa yang Tuhan bagi kat kamu. Dengan kata kamu nak keluar pergi makan, pilah cari kedai nak makan. Silakan, Islam tak larang. Tuan-tuan nak keluar pergi bercuti, silakan. Ni nak cuti sekolah pula ni. Kan? Atuk siap-siap tuan-tuan sekalian. Nak pergi mana apa semua, biar. Silakan pergi. Islam tak pernah larang.
Pasal apa? Pasal hang ibadat clear dah. Soal satu saat ibadat cantik. Muhasabah hang dah clear dah. Maknanya hang tahu diri hang ni banyak buat maksiat ke, banyak buat taat ke, hang tahu benda tu. Benda tu hang takkan langgar batas-batas tu. Pasal hang dah tahu. 2 saat dah selesai dah. 2 waktu dah selesai dah. Satu waktu apa? Untuk diri hang, untuk keluarga hang. Jangan duk kira mengaji ya. Sampai bini di rumah pun kata, "Abang, malam ni kita pergi keluar." "Tak boleh, aku kira nak mengaji." Pagi esok ada kuliah subuh. Lepas tu tengah hari ada duha. Lepas luhur ada kuliah zuhur. Lepas asar ada tahlil. Lepas maghrib ada kuliah. Tuan-tuan, bini mati kutu ya. Hidup jadi duduk di masjid. Jangan, tuan-tuan sekalian. Ingat dah apa dalam khutbah Hajjatul Wada' yang Nabi SAW duduk ketika mana di lembah Uranah dekat Mina tu. Nabi duduk atas unta dia bernama Qaswah. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya kamu ada hak kepada isteri kamu dan isteri kamu ada hak kepada kamu. Nampak tak sekalian? Kalau bini kata, "Abang, jomlah kita pergi berjalan, pergi balik pulau, nak pergi tengok lebuh raya baru tu." Bawa pergi lah. Jangan duk kata tasarruf pergi Yahudi semua tu. Kasar orang berganyok. Boleh bang tu? Pergilah. Kita bukan nak pergi buat perangai Yahudi kot tu. Pergi sudahlah. Jangan tuan-tuan pergi terjun ke bawah pula. Cerdik. Boleh bang? Pergi. Dia kata, "Abang, jom kita pergi cari makan. Apa semua kita pergi berjalan makan laksa jangguih balik pulau ke apa ke." Pergilah tuan-tuan sekalian. Ni hampa pergi duduk di laksa jangguih tu. Duduk sampai 3 hari semayang pun tak. Yang tu yang tak boleh. Boleh tak? Cerita dia pergi. Nak berjalan pun semua pergi. Yang ni yang dikata perkara yang diharuskan oleh syarak. Maka bahawa sesungguhnya di dalam saat yang disukai oleh nafsu itu, sebab apa? Sebab benda-benda tu nafsu, dia kata. Disukai oleh nafsu itu menolongi atas beberapa saat dalam berbuat ibadat. Maknanya benda tu dia boleh jadi orang kata refresh balik diri kita nak buat amal ibadat. Kan? Dia duk kira mai ke masjid sepanjang masa. Tuan-tuan, manusia ni dia akan mai satu masa kita ni letih. Dia akan main satu masa kita ni jadi jemu, tuan-tuan sekalian. Jadi nak dapat balik kekuatan tu macam mana? Keluar pergi berjalan. Yang tu aja. Kan pergi umrah ke, kan tak mau pergi umrah, pergilah duduk di mana-mana, duduk buang seminggu, tuan-tuan sekalian. Betul tak? Pergilah duduk lautan buang seminggu, bukan ada kerja apa pun. Duduk lautan seorang-seorang, duduk tuan-tuan sekalian. Ternyang bogeh hang seorang-seorang. Kan betul balik main duk puasa syok pula. Jadi semangat balik kan. Tak ada masalah, silakan tuan-tuan sekalian. Tak ada masalah, pilah cari tempat untuk apa? Untuk nak bagi semangat balik kita nak beribadat, kita nak mengaji. Betul tak betul? Kan? Samalah macam baru ni PKP baru ni, waktu tutup semua masjid tu. Waktu tutup habis semua masjid. Tuan-tuan semangat tak tuan-tuan nak mengaji lepas pada tu? Nak mai ke masjid ni tuan-tuan sekalian. Marah habis-habis kerajaan. Apa ni pergi tutup masjid, kami nak mai ke masjid ni. Kerajaan buka masjid. Penuh dah masjid. Terus ada anggota tahu tak penuh. Tu tak habis. Habis dah buka masjid apa semua dah tuan-tuan sekalian. Kuliah tak ada pula waktu tu. Semangat ni. Kami nak mengaji. Awak nak bagi kami jahil ke? Jahil murakab. Bobo murakab tau. Kan? Tiba-tiba ada kuliah tuan-tuan sekalian. Agak-agak tuan-tuan dengar kuliah ni adakah orang berganyok dengar tu. Dia duduk sampai ke kampung sekolah tu. Tak ada tuan-tuan sekalian. Kan? Hak mana duk ada? Ni lah. Betul tak betul? Tak apa nak orang angguk ni lah tuan-tuan sekalian. Semangat sikit-sikit. Tapi dia adalah semangat tu. Adalah muka-muka baru kita nampak tu. Betul tak betul?